Baik, Assalamualaikum, dalam sejahtera. Apa khabar kamu orang di KK? Dan kembali lagi kita dengan DB KK TV Live Session. Untuk kali ini kita akan cerita bukan lagi pasal virus sama vaksin, itu sudah episod yang lepas. Episod kali ini kita akan cerita mengenai frontliners dan kesihatan mental. Bersama dengan dua orang panel kita jemput, kita ada Tuan Robert Lipon, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, untuk bercerita mengenai frontliners, terutamanya anggota-anggota Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan seterusnya. Untuk menyentuh isu kesihatan mental, kita akan bersama dengan Dr. Alexander Lavender Tudis Jr., pakar klinikal psikiatri dari Hospital Mesra Bukit Padang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan DBKK TV Live Session. Kita saksikan dulu klip video ini. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 peringkat negeri Sabah telah diadakan pada 31 Ogos yang lalu. Sambutan yang dibuat secara sederhana dan penuh pematuhan SOP itu telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Sambutan Hari Kebangsaan kali ini telah mengambil inisiatif untuk menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan atas khidmat bakti dan pengorbanan yang diperjuangkan sepanjang cabaran ini. 10 unit memento telah diterima oleh para wakil petugas barisan hadapan, antaranya termasuk pihak berkuasa tempatan yang diwakili oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Memento seumpamanya ini adalah nukilan khas yang akan menjadi kenangan kepada petugas barisan hadapan di negeri ini dalam menempuh dugaan dan cabaran sepanjang berlakunya pandemik COVID-19. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kamu orang hari ini? Terima kasih kerana mengikuti siaran live session di BKK TV untuk hari ini. Kita sudah cerita pasal virus dan vaksin pada sesi yang lepas. Sesi kali ini kita akan bercerita mengenai frontliners dan kesihatan mental. Apa kait rapat dia nanti? Kita akan sama-sama berkongsi dengan dua orang panel kita. Kita akan mulakan dengan panel pertama kita yang kita jemput khas kali ini. Kita ada Tuan Robert Lipon, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK yang sudah ada online sama kita hari ini. Apa khabar Tuan? Sihat walafiatan.
Alhamdulillah Tuan. Jadi terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan DBKK TV live session untuk kali ini. Kita akan cerita pasal operasi-operasi ataupun tugas-tugas frontliners di DBKK itu sendiri, dan kita mulakan dengan soalan pertama Tuan ya. Kita faham sepanjang 2 tahun, kira-kira dalam 2 tahun ni lah Tuan, dengan adanya pandemik COVID ini kita mengharungi berbagai cabaran, dan di BKK itu sendiri selaku pihak berkuasa tempatan PBT di Kota Kinabalu khususnya, mungkin boleh Tuan kongsikan apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam mengharungi ataupun berdepan dengan pandemik ni Tuan. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. Sebenarnya di BKK sendiri ini terlibat secara langsung dalam usaha-usaha untuk menangani ataupun memerangi pandemik ini secara langsung. Seperti mana PBT lain, di BKK juga adalah frontline utama untuk kategori non-medical team dalam berhadapan dengan masalah pandemik COVID ini. Jadi antara usaha-usaha yang telah dan sedang dijalankan oleh DBKK, yang pertamanya adalah penguatkuasaan SOP, yang mana yang dijalankan sama ada secara bersepadu dengan pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga PDRM, atau dilaksanakan secara persendirian oleh pasukan dalaman DBKK itu sendiri, yang mana melibatkan Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Kesihatan Persekitaran DBKK. Biasanya penguatkuasaan secara bersepadu dijalankan secara spesifik ke atas sesuatu premis ataupun aktiviti yang dilaporkan banyak menyebabkan pelanggaran SOP sama ada oleh operatornya sendiri maupun pelanggan ataupun orang ramai ataupun pekerja, contohnya kafe ataupun operasi di dalam sesuatu kilang. Penguatkuasaan tim di BKK pula dilaksanakan setiap hari di kesemua zon operasi di BKK, yang mana antara jenis pelanggaran SOP yang sering dikompaun adalah seperti kegagalan untuk mendaftar sama ada melalui MySejahtera maupun buku daftar secara manual, tidak memakai pelitup muka ataupun menjalankan aktiviti sosial yang melibatkan kehadiran ataupun penyertaan orang ramai dan sebagainya. Yang kedua adalah di BKK melaksanakan kerja-kerja disinfeksi, terutamanya di pasar-pasar dalam bangunan dan juga pasar terbuka yang diuruskan oleh DBKK. Dan disinfeksi ini dijalankan 2 kali setiap hari tanpa gagal. Pada awalnya disinfeksi turut dijalankan di lokasi-lokasi kes positif dan tempat-tempat awam yang menjadi tumpuan ramai seperti terminal dan perhentian bas, lorong-lorong pejalan kaki dan sebagainya. Bagaimanapun buat masa ini yang terkini kita punya tumpuan lebih kepada pasar-pasar disebabkan jumlah kes yang terlalu besar, kita tidak dapat cover semua area. Seterusnya yang tidak kurang pentingnya adalah pelaksanaan PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, yang mana PKPD ini dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, PDRM, Rela, APM, Penerangan, UPPM dan lain-lain agensi. Dan dalam pelaksanaan PKPD ini, PKOB ialah antara peranan dia dalam memberi syur pelaksanaan PKPD di suatu lokaliti yang mempunyai kes melebihi nilai ambang yang ditetapkan. Buat masa ini yang terkini, nilai ambang yang ditetapkan oleh jabatan ataupun jawatan kuasa pengurusan bencana negeri adalah sebanyak 41 kes. Sebelum ini 20 kes mesti di PKPD dan pada awalnya 8 kes mesti PKPD. Tapi yang terkini telah dinaikkan kepada 41 ke atas. Antaranya seperti tugasan kita adalah seperti pemasangan pagar perimeter, penjagaan pos kawalan, saringan dan vaksinasi penduduk di kawasan PKPD, seterusnya penghantaran bakul makanan kepada penduduk-penduduk di dalam kawasan PKPD itu sendiri. Seterusnya kita juga terlibat dengan penyampaian skim-skim bantuan kerajaan, antaranya seperti penghantaran bantuan bakul makanan untuk penduduk yang menjalani home quarantine, golongan B40 selain penduduk dalam kawasan PKPD yang saya sebutkan tadi. Di samping itu, DBKK juga berperanan untuk menyampaikan bantuan kepada penjajah mengikut kelulusan jumlah yang diluluskan oleh kerajaan daripada masa ke semasa. Sedikit sebanyak peranan dia sebegitu, Tuan Rashidin. Itu dia satu
kalau didengar semula banyak betul tugasan-tugasan di BKK itu sendiri sepanjang COVID ini, dan pastinya juga dengan SOP yang perlu dikemas kini dan seterusnya memberikan atau menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka yang terjejas di kawasan PKPD juga di BKK terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. Dan satu lagi yang saya rasa dalam satu pasukan bersepadu lah, di BKK juga terlibat sebagai salah satu rakan strategik dalam CITF, COVID-19 Immunization Task Force, dan di KK itu sendiri dengan keadaan kita ingin mencapai herd immunity di KK dan Sabah keseluruhannya, rasanya perlu melipat gandakan usaha. Jadi bagaimana di pihak di BKK Tuan untuk dalam program CITF ni Tuan? Ya, memang tepat Tuan. Di BKK iaitu Mayor yang mempengerusikan CITF Bandaraya, yang mana peranan utamanya adalah untuk melaksanakan plan imunisasi dengan cara yang berkesan, teratur, dan juga memenuhi target untuk mencapai immunity kelompok sebagaimana yang Tuan nyatakan tadi. Di antara strategi pelaksanaan yang telah kita buat adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mewujudkan dan menyelaras aktiviti dalam PPV statik ataupun pusat pemberian vaksin yang tetap. Antaranya yang ada sekarang adalah Mini Putrajaya, ini yang pertama diwujudkan. Kita juga ada di Wisma Wanita, kita ada di SICC, yang mana SICC ini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak private dan yang melibatkan integrasi dan juga industri. Peranan CITF daerah di SICC ini lebih kepada penyediaan logistik dan juga menyelaras data yang divaksin. Dan kita juga ada PPV di Dewan Masyarakat Menggatal, masih lagi aktif buat masa ini. Kita ada pusat PPV di UMS yang dilaksanakan sendiri oleh pihak UMS. Bantuan kita adalah sedikit dalam bantuan logistik dan juga data-data untuk diupdate. Dan kita ada pusat pemberian vaksin bukan warga negara. Buat masa ini telah ditutup baru-baru ini, tetapi telah beroperasi dalam beberapa minggu, 14 hari di Kampung Sembulan, yang mana target utama kita adalah penghuni bandaraya yang bukan warga negara. Oke, kita juga melaksanakan program vaksinasi outreach ataupun secara bergerak, secara mobile, antaranya di kampung-kampung luar bandar, pernah sampai di Kampung Talungan, Kampung Ruminding, kawasan-kawasan yang memang jauh daripada kawasan pusat bandar dan memerlukan kenderaan khas untuk capai ke sana, jalan raya yang agak teruk. Kita juga mengadakan vaksinasi outreach di kawasan penempatan, sama ada penempatan formal, contohnya seperti di kampung penempatan Berunun Telipuk, dan kita juga mengadakan vaksinasi di kawasan Setinggan. Dan pada hari ini kita membuat vaksinasi di Pulau Gaya untuk cover keempat kampung di kawasan kepulauan ataupun Pulau Gaya, dan kita juga ada satu tim lagi membuat vaksinasi hari ini di kampung Setia, itu juga adalah kawasan Setinggan. Kita juga melaksanakan vaksinasi outreach di kawasan-kawasan PKPD, sehingga kini kita mempunyai PKPD di kawasan KK adalah mempunyai PKPD yang terbanyak sebelum ini, lebih daripada 36 keseluruhan. Bagaimanapun buat masa ini hanya 3 kawasan yang aktif, dan kita melaksanakan dengan aktifnya pemvaksinan di kawasan-kawasan PKPD tersebut. Kita juga mengadakan vaksinasi di kawasan komersial. Ini dijalankan dengan melaksanakan aktiviti mopping, yang mana kita punya anggota enforcement dan juga anggota penerangan akan bergerak daripada satu bangunan ke bangunan, berkempen untuk suruh diorang turun untuk mendapatkan vaksin di pusat-pusat yang telah kita tetapkan. Kita juga dengan bantuan ataupun yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak PKKK dan KKM, iaitu membuat vaksinasi daripada rumah ke rumah, terutamanya di rumah-rumah yang telah dikenal pasti sebagai adanya penghuni yang golongan berisiko yang tidak boleh bergerak akibat daripada penyakit-penyakit yang agak teruk. Yang terkini adalah untuk meningkatkan lagi kita punya tahap peratusan vaksinasi ini. Kebanyakan tempat kita membuka vaksinasi punya pusat secara walk-in. Sebelum ini mesti daftar,
Tetapi untuk memudahkan orang datang, kita buat secara walk-in, dan kita punya target untuk KK, untuk dos 1, terutamanya penduduk ataupun penghuni dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, hanya tinggal ataupun ada 57,000 orang lagi yang mau dicapai supaya mau divaksin untuk mencapai 100% golongan dewasa divaksin. Jadi ini adalah target yang kita sedang kejar, dan sehingga hari ini 10 September untuk KK dan untuk dos 1 kita telah mencapai lebih kurang 87% golongan ataupun penduduk yang telah divaksin dos 1. Kita juga mewujudkan dan melaksanakan aktiviti ataupun inisiatif tadi dengan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya KKM sendiri, UMS, PDRM, Rela, APM, sukarelawan daripada KBS, Kementerian Belia dan Sukan, yang dipanggil MyVac. Itu saja Tuan untuk soalan tadi, teruskan Tuan. Baik, kalau kita tengok, walaupun kita sebut Bandaraya Kota Kinabalu, agak luas juga lokaliti Kota Kinabalu itu apabila Tuan tadi sebut masuk ke kampung, kira macam rural area, pergi ke pulau. Jadi mau cover kawasan Kota Kinabalu itu cukup luas dengan manpower yang ada di DBKK itu sendiri. Rasanya Tuan, selaku pihak berkuasa tempatan di Kota Kinabalu itu sendiri, dengan tugasan rutin kalau bukan pandemik COVID ni dalam mungkin pengindahan, melibatkan pengindahan, pembersihan dan penguatkuasaan itu selalunya dijalankan dengan jadual-jadual yang sudah ditetapkan. Jadi dengan adanya pandemik COVID ini mungkin ada sedikit terjejas, ada yang pengurangan manpower sewaktu di lapangan dan sebagainya. Apakah cabaran-cabaran lain yang dihadapi oleh DBKK sendiri dalam menjalankan rutin operasi yang seperti biasa, Tuan? Ya, memang betul apa yang Tuan katakan tadi. Sememangnya pandemik ini memberi kesan kepada kita semua, sama ada sebagai satu entiti keluarga, individu, masyarakat maupun organisasi itu sendiri. Dan di DBKK sendiri memandangkan kita adalah frontliner, banyak modifikasi yang terpaksa dilaksanakan, terutamanya dari segi cara pelaksanaan tugasan hakiki, penetapan priority dan juga penempatan anggota. Tugasan berkaitan dengan COVID adalah tugasan tambahan yang sememangnya menjadi bebanan baru kepada DBKK, kerana DBKK sendiri berhadapan dengan masalah kekurangan anggota sebenarnya untuk melaksanakan tugas-tugas hakiki pada tahap pencapaian yang ideal. Ini pula ditambah dengan jangkitan yang menyerang anggota DBKK itu sendiri dengan jumlah yang agak besar, di samping kuarantin yang terpaksa dijalankan oleh anggota-anggota lain yang menjadi kontak rapat kepada pesakit, dan kejadian-kejadian ini sememangnya memberi kesan yang begitu besar kepada kita, terutamanya dari segi jumlah anggota yang boleh di-deploy untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. Bagaimanapun antara langkah yang telah kita ambil untuk mengatasi masalah kekurangan anggota tadi, antaranya adalah dengan pengambilan anggota floating staff ataupun anggota sambilan bergaji hari, terutamanya di jabatan yang kritikal dan terkesan besar dengan pandemik ini, yaitu berkaitan dengan aktiviti pengutipan sampah dan juga pembersihan awam di kawasan bandaraya. Itu dia agak berat sebenarnya beban tanggungjawab yang dipikul oleh anggota DBKK sebagai frontliners kita, dan saya rasa perlu mempunyai atau memiliki ketahanan fizikal dan mental ya Tuan sepanjang COVID ni. Jadi saya harapkan semoga dipermudahkan segala urusan frontliners kita di DBKK. Akhir sekali Tuan, mungkin ada pesanan dan nasihat Tuan kepada penonton ataupun audiens yang mengikuti siaran kita ni Tuan. Okay, terima kasih Tuan. Kepada semua yang mengikuti ataupun menonton program ini, sekiranya anda di kalangan warga yang belum divaksin, dapatkanlah dengan segera di mana-mana saja PPB, sama ada PPB tetap ataupun outreach yang sedang aktif. Semuanya sekarang ini secara walk-in dan tidak ada bayaran kecuali di pusat vaksin industri. Jika anda sudah divaksin, ayo sama-sama kita berkempen dan membawa rakan-rakan, keluarga atau sesiapa jua yang belum divaksin
untuk mendapatkan vaksin dengan kadar yang segera juga. Kita dalam perjalanan ke era endemik, hanya satu bekalan untuk menghadapi fasa endemik ini dengan perasaan yang yakin, iaitu tidak lain dan tidak bukan vaksin. Selebihnya yakni pematuhan SOP, iaitu penggunaan face mask, penjarakan, sanitizer, itu adalah antara pelengkap kepada vaksin tersebut sebagai pertahanan diri kita. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali kepada Tuan Robert Lipon, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang sudah pun berkongsi bersama kita mengenai beban tugas frontliners di BKK itu dan bagaimana menghadapi cabaran sepanjang pandemik yang akan beralih kepada endemik selepas ini, dan kita sama-sama berharap akan agar kembali seperti biasa dan kita boleh mencapai herd immunity di Kota Kinabalu itu sendiri Tuan, dan semoga dipermudahkan segala cabaran-cabaran yang dihadapi selepas ini Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Skybridge KK telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah pada 4 September 2021. Laluan pejalan kaki sepanjang 400 meter itu menghubungkan beberapa pusat membeli belah di tengah-tengah bandaraya Kota Kinabalu dan beroperasi sepenuhnya pada 9 September 2021. Jejantas yang menghubungkan pusat membeli belah Oceanus, Api-Api Center dan Asia City itu akan memberi banyak manfaat kepada orang ramai dari segi keselesaan dan juga keselamatan bagi pejalan kaki yang hendak melintas jalan di kawasan itu. Senyumku dirampas tanpa menaruh belas. Jiwaku dipegang, rundinganku dicuri. Di sini kita terperangkap. Terperangkap dalam masalah yang dihadapi. Sukar untuk kubebaskan diri. Tidak mampu berlari. Izinkan aku keluar daripada belenggu ini. Berikanku peluang untuk menyinari. Aku ingin keluar dari penjara ini. Bebas dari ketakutan yang sunyi, gelap dan dalam, tanpa ada yang mengetahui. Namun, hati ini sentiasa yakin bahawa masih ada harapan, walau serba kekurangan. Walau kaki tak kuat untuk melangkah, walau terasa lelah di dalam jiwa, kibarkanlah sayap kecilmu, terbanglah tinggi di awanan supaya tidak bersendirian di penjara ini, supaya dapat lupakan kesedihan masa lalu untuk jalani hari esok yang lebih berkesan, bebas bergerak dan berekreasi tanpa terus dihakimi. Kerana kebahagiaan pasti datang bagi mereka yang mencari, bukan untuk mereka yang berdiam diri.
Baik, kita sudah pun selesai dengan panel yang pertama tadi yang bercerita panjang lebar juga mengenai tugas-tugas anggota di BKK, peranan di BKK itu sendiri selaku frontliners dan apakah cabaran-cabaran yang dipikul sepanjang menghadapi pandemik ini, dan sudah tentu untuk kita berdepan dengan dugaan dan cabaran ini harus memiliki ketahanan fizikal dan mental yang kuat. Dan kali ini panel kedua kita bawakan bersama dengan anda Dr. Alexander Lavender Tudus Jr. yang merupakan pakar clinical psychiatry di Hospital Mesra Bukit Padang yang akan menyentuh mengenai kesihatan mental itu sendiri. Bukan senang ya sekarang ini menjejaskan kesihatan mental kita. Ada yang stres, lepas tu terus pergi depresi. Jadi bagaimana kita akan selami masalah kesihatan mental ini dengan doktor. Hello doktor, apa kabar? Hello Encik Raswin, Ya, kabar saya baik. Ya. Jadi itulah dia doktor, suara doktor. Okey, jadi kita doktor mau bercerita mengenai kesihatan mental dan sudah pasti doktor dengan kes COVID yang saban hari semakin meningkat ini, juga disajikan kita paparan di akhbar-akhbar ataupun berita ataupun media mengenai isu kesihatan mental. Jadi apakah faktor-faktor isu kesihatan mental ini dan macam mana kita mau kaitkan dengan situasi COVID kita yang sekarang berlaku ni, doktor? Baik, terima kasih ya Encik Raswin. Pertama sekali ingin saya ucapkan ribuan terima kasih mengundang saya sebagai salah satu panelis bagi sesi pada hari ini. Salam sejahtera juga saya ucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama meneliti topik kita pada hari ini yang berkisarkan tentang frontliners serta kesihatan mental mereka. Berbalik kepada soalan yang Encik Raswin ajukan pada saya tadi, ya memang tidak dapat kita nafikan ya bahawa peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini membawa kepada berbagai cabaran di kalangan masyarakat, bukan sahaja dari segi kesihatan fizikal, malah juga mental mereka. Seperti yang kita sedia maklum, penyakit COVID-19 ini telah merenggut banyak nyawa ya, dan pada masa yang sama membawa kepada berbagai jenis masalah, umumnya seperti kehilangan pekerjaan, sama sekali membawa kepada kehilangan sumber keuangan serta kemerosotan ekonomi di seluruh negara. Penyakit itu mengasingkan serta menjarakkan diri mereka dari ahli keluarga serta saudara mara dan teman-teman rapat bagi menghindarkan penyebaran penyakit ini di kalangan mereka. Bagi golongan kanak-kanak dan remaja pula, disebabkan oleh pandemik ini, mereka kini tidak berpeluang menjalankan aktiviti pembelajaran mereka seperti biasa dan terpaksa mengharapkan pembelajaran secara online yang sehingga kini masih menjadi satu cabaran kerana terdapat lebih dari segelintir mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk mengikuti sesi-sesi tersebut. Justru itu secara tidak langsung ya, keadaan seperti ini boleh membawa kepada stres, perubahan emosi dan psikologi, contohnya kebimbangan serta keresahan yang melampau, mudah tersinggung, permasalahan dengan tidur, mudah rasa sedih, murung dan sebagainya. Dan apabila semua ini berlaku, ya sama sekali membawa kepada peningkatan kes masalah kesihatan mental di negara kita, apalagi di negeri Sabah kita ini ya. Sekadar untuk pengetahuan umum di sini, menurut tinjauan kebangsaan kesihatan mobility ini pada tahun 2019 sebelum berlakunya COVID ya, Sabah mencatatkan antara bilangan peratusan tertinggi yang mengalami masalah kemurungan, iaitu sebanyak 4%. Di mana didapati bagi setiap 5 individu, satu daripada mereka berkemungkinan menghidapi masalah tersebut. Ini pada tahun 2019. Tapi bagaimana pula dengan tahun 2021 ini? Jadi ramai yang menganggap memang ada peningkatan dari segi jumlah kes. Tapi sampai ke hari ini untuk mendapatkan jumlah yang sebenarnya itu menjadi masih satu cabaran.
Tapi kalau kita dengar tadi 4% itu seperti jumlah yang sedikit, tapi sebenarnya tidak ya. Sekali lagi, satu daripada orang berkemungkinan mengalami masalah mental. Sebuah rumah, dalam rumah itu ada 5 orang, berkemungkinan satu daripada kita itu ada masalah kesehatan mental. So, berhati-hati dan saya harap bahwa kita boleh lebih peka ya dengan keadaan mereka yang ada di sekeliling kita pada hari inilah. Satu daripada 5 individu berkemungkinan juga kemurungan, doktor ya. Jadi boleh katakan nampak macam angka itu kecil 4%, tapi dalam 2 tahun ini berperang dengan COVID-19 dan yang pastinya doktor, mereka di barisan hadapan, terutama doktor juga di kesihatan, di industri ataupun sektor kesihatan, antara frontliners yang mungkin lebihlah kita fokuskan kepada frontliners dengan ketahanan fizikal mental mereka tertekan dan seterusnya, kemurungan. Mungkin doktor boleh kongsikan petua ataupun tips macam mana untuk kita menghadapi dan mengawal situasi begini doktor, terutama dalam kalangan frontliners. Baik, ingin saya tekankan di sinilah ya, bahwa memang tidak mudah untuk kita berhadapan dengan perkara-perkara di luar sana yang boleh membawa risiko kepada jangkitan penyakit ini, ya terutamanya bagi mereka yang berada di kalangan barisan hadapan. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Robert tadi ya, di samping terpaksa menjalankan tanggung jawab mereka dikala berhadapan dengan risiko tinggi dijangkiti dengan penyakit ini, mereka juga perlu berwaspada agar tidak menjadi punca kepada penyebaran penyakit tersebut. Oleh itu, seperti yang selalu diwar-warkan di media massa, tidak kira di kaca televisyen, surat kabar, dan laman media sosial ya, kita perlulah memastikan bahwa kita mematuhi SOP-SOP yang telah diwujudkan semenjak bermulanya pandemik ini. Pada masa yang sama, kita juga perlulah ya mengenali tahap kemampuan diri kita sendiri bagi membolehkan kita menjauhi atau mengelakkan diri dari menjadi mangsa kepada sindrom burnout yang membawa maksud kepada keadaan emosi, mental, dan keletihan fizikal yang disebabkan oleh tekanan berlebihan yang berpanjangan. Sekiranya ini berlaku ya, saya sarankan untuk mereka mendapatkan bantuan dengan menampilkan diri mereka di pusat-pusat rawatan kerajaan atau swasta bagi menjalankan pemeriksaan lanjutan serta rawatan yang berpatutan. Itu dari saya ya, Encik Raswin. Itu dia, itu untuk yang frontliners, dan saya rasa dengan ada pendedahan juga dengan menggunakan media baharu. Selain ada, kalau tidak silap saya ada talian untuk mereka hubungi juga kalau tidak dapat secara bersemuka untuk mendapatkan bantuan nasihat untuk bagaimana untuk menghadapi stres dan tekanan emosi ini juga. Dan itu untuk frontliners doktor. Bagaimana pula kalau individu biasa? Sebab pada ketika ini doktor, antara norma baru selain kita pakai mask, hand sanitizer, penjarakan fizikal 1 meter antara individu, rutin harian kalau kerja di pejabat atau tempat kerja, jadinya kerja di rumah, work from home, bekerja dari rumah. Tapi ada orang yang merasakan kerja dari rumah lebih tertekan. Kenapa tertekan? Mungkin jadual kerjanya terganggu dengan environment di rumah. Jadi bagaimana untuk individu, orang-orang macam ni? Kadang-kadang saya pun terfikir ya doktor, kalau kerja di rumah, kita kalau di pejabat 8 sampai pukul 5 petang. Tapi kalau di rumah tu kadang-kadang boleh jadi 24 hours standby. Jadi agak tertekan juga di situ. Mungkin doktor boleh berikan cara-cara untuk kita menyesuaikan diri kita dengan norma baru ini. Ya, betul. Memang kita sudah sedia maklum bahwa situasi atau keadaan di rumah amat berlainan sekali dengan keadaan di tempat kerja.
Ini kerana mungkin di rumah kita secara tidak langsung akan cenderung untuk melakukan tugasan atau tanggungjawab lain selain dari yang melibatkan kerja-kerja hakiki di tempat kerja masing-masing, ya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah berumah tangga dan sudah bergelar ibu bapa. Pada tempoh pandemik ini, anak-anak yang asalnya akan ke sekolah terpaksa melangsungkan pelajaran mereka di rumah dalam bentuk kelas-kelas online. Oleh itu, sudah pasti mereka memerlukan pengawasan dan bimbingan berterusan, terutama sekali bagi mereka yang belum ada kemampuan untuk berdikari. Memandangkan tidak ada kontak terus dari cikgu atau penjaga, tugasan ini secara langsung terpaksalah disandang oleh ibu bapa mereka. Dengan itu, saya pasti ini merupakan antara contoh yang menjadi faktor kepada tekanan masyarakat pada masa kini, ya. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana mereka yang terkesan masih dapat melangsungkan tanggungjawab berkaitan dengan pekerjaan mereka dikala dalam situasi sedemikian. Tapi saya pasti ia tidak mudah. Di sini saya hanya mampu memberi cadangan di mana sekiranya Anda berada dalam situasi tersebut, saya mohon untuk Anda berbincanglah dengan pegawai atasan atau majikan serta rakan-rakan sekerja tentang pembahagian tugas serta pengurusan masa yang efektif. Selain dari itu, saya juga sarankan pada Anda semua untuk mendapatkan bantuan di kalangan ahli keluarga bagi meringankan sedikit beban yang perlu ditanggung ketika terpaksa menjalankan pekerjaan di rumah masing-masing. Akhir sekali, ingin saya tekankan kepentingan bagi Anda semua juga untuk mengambil masa untuk berehat secukupnya, agar kesihatan baik dari segi fizikal malah juga mental terpelihara. Itu dia. Sebenarnya kalau kita tengok juga doktor, ialah apa orang cakap, ini sebenarnya kadang-kadang ada norma-norma baru kita belum biasa, jadi kita kena biasakan. Jadi diharapkan dengan amalan-amalan baru ini kita dapat menyesuaikan diri, dan kalau terasa terbeban, tertekan, emosi, depresi, boleh terus bincang dengan majikan dan sebagainya. Benda boleh bawa bincang, jadi bincang dulu dengan majikan bagaimana untuk mengatur jadual kerja, dengan guru-guru di sekolah bagaimana untuk mengatur PDPR bersama dengan anak-anak di rumah. Jadi kita bincang dulu, jadi pastikan dapat menyelesaikan sebarang isu yang dihadapi. Baik, dari awal tadi doktor kita cerita kesihatan mental. Kalau orang Sabah bilang, "Oi, mental bakau ini," macam lain sikit begitu kan bunyi dia. Tapi sebenarnya doktor, kita ingin juga mau tahu ciri-ciri atau gejala-gejala, simptom-simptom kesihatan mental ini yang mempunyai penyakit kesihatan mental ini, sebab mungkin ada yang tidak sedar, aku ni stres, aku ni depresi. Jadi gangguan emosi itu, gangguan mental itu, bagaimana untuk kita mengetahuinya dan apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu kita menghidapi gejala-gejala ini, doktor? Baik, untuk menjawab soalan ini, apakah mungkin simptom-simptom yang seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan mental? Ialah pada waktu ini tidak asing lagi kita mendengar perkataan saya berasa depres. Ya, jadi kemurungan itu adalah arti kata depres lah. Jadi kalau kita lihat seperti nampak orang itu sudah mula menjauhkan diri, maksudnya memencilkan diri, kurang bercakap, hilang selera makan, tidak dapat tidur, seringkali berasa gelisah, sehingga kan terfikirkan bahwa mungkin sudah tidak ada harapan. Dan apabila ini berlaku, yang paling merisaukan adalah bila mula terfikirnya tentang adakah lebih baik saya bunuh diri. Jadi itu adalah antara simptom-simptom di mana yang mungkin menunjukkan bahwa mereka mengalami masalah kesehatan mental, ya. Pada waktu di sini saya nak bagi tahu lah, ya, pada waktu di mana Anda merasakan bahwa keadaan kesehatan mental Anda tergugat atau seperti mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ya. Selain daripada mengambil masa untuk berehat, saya nasihatkan untuk Anda mengambil inisiatif
untuk mendapatkan bantuan. Seawal seperti yang saya sebut tadi, di mana-mana pusat perawatan kerajaan atau swasta bagi menjalankan pemeriksaan lanjutan. Untuk pengetahuan semua yang mengikuti sesi ini, pihak hospital awam, terutamanya di bahagian kesihatan mental dan psikiatri, kini telah mewujudkan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial ataupun nama pendeknya MHPSS bagi menjalankan pemantauan serta melaksanakan intervensi dalam bentuk psychological first aid atau dikenali sebagai bantuan psikologi di kalangan mereka yang didapati mengalami masalah kesihatan mental atau tekanan stres melampau disebabkan oleh pandemik ini. Bantuan psikologi ini sebenarnya memberi penekanan tentang kaedah-kaedah seperti teknik relaksasi serta perkara-perkara yang boleh diterapkan oleh mereka yang terjejas dalam menangani isu-isu berkaitan dengan stres. Ya. Itulah antara simptom-simptom yang kita perlu ketahui, kita kenal dan kita nilai balik diri kita dan kita dapatkan bantuan ataupun khidmat kaunseling dan khidmat orang nasihat daripada pakar-pakar. Jangan rasa macam apa orang cakap itu buntu, menghadapi jalan buntu sampai tiada harapan. Itu yang paling bikin takut juga, doktor. Bila kita cakap alah tiada harapan sudah ini, iso harapan sudah ini. Jadi itu adalah yang paling kita takut sebab laporan media juga mengatakan kes bunuh diri meningkat lebih daripada 100% berbanding tahun lepas. Kalau kita tengok di sini, Kementerian Kesihatan mendedahkan sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan oleh PDRM setakat Julai yang lepas, peningkatan sebanyak 143% ataupun 14 kali lebih tinggi berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Jadi ini amat merisaukan juga, doktor. Akhir sekali, doktor, yang paling kita mau mengelakkan ini bagaimana kita jangan sampai ke jalan yang buntu. Mungkin ada nasihat dan pesanan doktor kepada mereka-mereka ini yang mungkin menghidapi penyakit ataupun kesihatan mental, atau mungkin mereka tidak tahu mereka menghidapi kesihatan mental ni, doktor. Silakan. Kepada semua mereka yang menonton sesi kita pada hari ini, ya, sekali lagi ingin saya tekankan di sini bahwa kesihatan mental memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan fizikal anda terpelihara. Ia bukanlah perkara yang berbeza, ya. Sebenarnya ia berkait rapat. Oleh itu, nasihat saya, utamakanlah kesihatan mental anda dan jangan sesekali pun berasa malu atau segan untuk mendapatkan rawatan segera sekiranya anda bermasalah. Memang kita tahu, ya, perkataan stigma itu sangat kuat kepada semua yang ada di Sabah ini. Sangat takut apabila disebut sahaja Hospital Mesra Bukit Padang itu, semua pun takut. Semua akan terfikir benda yang sangat negatif. Sehingga kan orang yang sakit itu pun takut untuk mendapatkan rawatan. Ya, jadi saya harap kita janganlah, kita yang sudah pada zaman sekarang ini, saya harap saya bawa kita semua untuk membuka minda, ya, untuk melihat bahwa kesehatan mental itu adalah perkara yang penting. Okey. Akhir sekali, saya juga seperti Encik Robert tadi, saya menyarankan kepada semua warga Sabah yang sekarang ini pasti tertekan dengan masalah berkaitan dengan jangkitan pandemik ini, ya. Saya harap anda semua juga terbuka fikiran untuk menerima vaksin bagi memerangi masalah berkaitan jangkitan ini. Ya, itu sahaja dari saya. Sekian. Baik, terima kasih, doktor. Ironinya bila doktor sebut tadi Hospital Mesra Bukit Padang, tidak ramai yang berani tampil untuk mendapatkan bantuan. Jadi itulah stigma yang perlu kita ubah
Kalau kita rasa kita mempunyai masalah kesihatan mental yang agak terjejas, terkesan akibat COVID, akibat pandemik ini, dapatkanlah bantuan dan dapat daripada saluran-saluran yang telah pun dibuka untuk kita, dan kita harapkan mereka boleh reach out untuk orang semacam pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar clinical psychiatrist seperti doktor ini untuk membantu anda. Terima kasih sekali lagi Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar clinical psychiatry dari Hospital Mesra Bukit Padang, kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi bersama kita dengan isu kesihatan mental, Doktor. Sama-sama Encik Raswin. Okey, terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Baik, selesai sudah kita bercerita bersama dengan dua orang panel kita hari ini, cerita pasal frontliners, cerita pasal kesihatan mental. Jadi di frontliners itu barisan hadapan yang melibatkan essential service, mungkin bukan juga daripada sektor kesihatan, masih lagi berjuang mendepani pandemik ini, dan diharapkan frontliners sentiasa orang bilang tagaplah daripada kesihatan fizikalnya sama mentalnya untuk menghadapi segala cabaran ini. Dan juga isu kesihatan mental bukan sesuatu yang orang bilang tidak juga ni, tapi itulah hakikatnya dengan kes bunuh diri yang semakin meningkat, dan ini mungkin adalah salah satu faktor kesihatan mental. Jaga kesihatan mental anda, seimbangkan dengan kesihatan fizikal anda. Baik, terima kasih kepada yang mengikuti siaran DBKK TV live session, dan kita ingin juga menyarankan sekali lagi kepada seluruh warga Kota Kinabalu, warga KK untuk mendapatkan vaksin, cucuk vaksin di semua PPV yang telah dibuka. Sekarang walk-in saja, percuma juga. Jadi dapatkan vaksin anda dengan masa yang sesuai, dan sama-sama kita lindung diri, lindung semua, capai herd immunity. Dan akhir sekali, tidak lama lagi 16 September 2021 Hari Malaysia, sama-samalah kita sambut Hari Malaysia. Hayatilah Hari Malaysia ini, penyatuan antara dua Semenanjung, Sabah, Sarawak ini dalam satu gagasan Malaysia, dan kita teruskanlah amalan dan keharmonian kesejahteraan negara kita. Selamat Hari Malaysia dan terima kasih daripada DBKK TV live session. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.